Bayangkan Kuala Lumpur, sebuah metropolis yang sentiasa meriah dengan lampu dan kehidupan. Tetapi di sebalik kemodenan itu, tersembunyi kisah-kisah mengerikan yang membekukan darah. 27 wanita muda ditemui dalam keadaan yang menyayat hati, dibunuh dengan kejam dan dicincang. Cebisan tubuh mereka bertaburan di seluruh bandar. Case ini bukan sekadar jenayah biasa, tetapi tragedi yang membongkar sisi gelap yang tersembunyi di tengah-tengah masyarakat kita. Siapakah pembunuh sebenar? Bagaimana pembunuhan beramai-ramai seperti ini boleh berlaku tanpa sesiapapun menyadari? Jangan terlepas kisah penuh ini, karena di sini kita akan membongkar satu persatu kebenaran yang mengejutkan di sebalik tragedi KL. Misteri 27 mayat wanita yang dicincang dengan kejam. Kuala Lumpur, penghujung tahun 1982. Musim hujan masih belum berakhir. Langit seolah-olah tidak pernah berhenti menangis, mencurah hujan tanpa henti, menyebabkan jalan raya licin, becak dengan lumpur, dan udaranya dingin menusuk tulang. Di satu sudut bandar, terdapat sebuah stesen bas lama yang telah lama berdiri, Hentian Putra. Setiap hari stesen bas ini dipenuhi dengan orang dari seluruh pelosok negara. Wajah yang letih, bau badan yang bercampur dengan bau asap kendaraan, dan bunyi bising yang tidak pernah berhenti. Tetapi apabila malam menjelma, tempat ini bertukar wajah. Stesen bas yang dahulunya sibuk pada siang hari menjadi sunyi sepi dan menyeramkan pada waktu malam. Lampu jalan malap, bunyi hujan memukul bumbung zing, dan hanya beberapa peniaga gerai yang masih bertahan. Penduduk Kuala Lumpur mula berbisik-bisik bahwa ada sesuatu yang gelap menghantui di sana. Tidak jauh dari stesen bas, kira-kira 2 hingga 3 km, terletak sebuah tanah perkuburan besar bernama Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara. Sejak dahulu lagi, penduduk kampung percaya bahwa tanah perkuburan ini berhantu. Terdapat banyak cerita tentang suara wanita menangis yang didengari pada waktu malam atau bayangan putih yang bergerak di antara kubur. Tetapi selepas tahun 1982, kabar angin itu bertukar menjadi ketakutan yang nyata. Pada bulan Desember tahun itu, seorang penunggang motosikal penghantar makanan menemui sesuatu yang membuat bulu romanya meremang di kawasan semak di tepi tembok tanah perkuburan. Dia ternampak beg plastik hitam besar. Apabila dibuka, dia mendapati cebisan tubuh manusia, seorang wanita muda yang tubuhnya tidak sempurna lagi. Polis tiba dan memasang pita kuning, tetapi case itu tidak pernah diselesaikan. Itu hanyalah permulaan. Beberapa bulan kemudian, seorang budak lelaki yang sedang bermain layang-layang di tepi stesen bas menemui sebelah tangan terbaring di atas tanah. Masih ada kuku yang disapu dengan warna merah yang mula pudar. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, mayat demi mayat muncul. Ada yang dibakar hangus, ada yang dicincang menjadi cebisan, dan ada yang dijahit mulutnya dengan benang merah. Semua mangsa adalah wanita muda. Penduduk kampung menamakan tempat itu Bukit Hantu, nama yang membuat sesiapa sahaja yang mendengarnya berasa seram. Sejak itu, tiada siapa yang berani melalui kawasan stesen bas atau tanah perkuburan selepas pukul 7 malam. Semua pemandu bas pelancong malah saling mengingatkan bahwa jika melalui pada waktu malam, jangan menoleh ke kiri atau ke kanan, kekalkan fokus pada jalan sahaja. Tetapi yang lebih menakutkan bukanlah hanya mayat-mayat itu, tetapi hakikat bahwa tiada seorang pun pembunuh yang berjaya ditangkap. Polis tempatan menganggap semua kematian sebagai case yang berasingan, rompakan, rogol, kemalangan. Tiada siapapun yang coba menghubungkan case-case ini, seolah-olah nyawa wanita-wanita itu tidak penting, hanya nombor dalam laporan tahunan. Tetapi penduduk kampung di sekitar situ tahu bahwa ada sesuatu yang lebih gelap daripada itu. Mereka mula percaya bahwa ada seseorang yang bersembunyi di bawah seragam, seseorang yang boleh berjalan bercampur dengan mereka tanpa menimbulkan syak wasangka. Ada yang berkata pernah melihat seorang lelaki tua yang berwajah baik duduk di bangku di stesen bas sambil meniup whistle kayu. Sementara yang lain mendakwa mendengar bisikan halus seorang lelaki di tanah perkuburan seolah-olah sedang mendodoi bayi kecil walaupun tiada sesiapapun di sana. Semua cerita itu masih dianggap sebagai cerita rakyat di ibu negara, sehinggalah jumlah mangsa semakin meningkat. Dari tahun 1982 hingga awal tahun 1998, lebih 10 wanita muda hilang di kawasan stesen bas Hentian Putra. Ada yang pulang lewat kerja dan tidak pernah pulang ke rumah, ada yang turun dari bus ekspres antara bandar dan hilang tanpa jejak. Malah, ada seorang pelajar perempuan yang kali terakhir dilihat sedang membeli tahu bakar. Tetapi pada keesokan harinya, mayatnya ditemui lemas di dalam lumpur Kuala Lumpur. Kuala Lumpur yang biasanya keras dan sibuk tiba-tiba diselubungi ketakutan. Ibu bapak mula melarang anak perempuan mereka berjalan seorang diri pada waktu malam.
Peniaga gerai di sekitar stesen bus menutup kedai lebih awal. Pemandu taksi dan van saling mengingatkan bahwa jika ada penumpang wanita bersendirian pada waktu malam, pastikan menghantarnya sampai ke depan rumah. Tetapi walaupun ketakutan itu semakin meningkat, identiti di sebalik semua kengerian itu masih belum terbongkar. Selama lebih 10 tahun, bayangan itu terus mengintai dan memilih mangsa seterusnya. Tiada siapa yang tahu, tiada siapa yang dapat meneka. Dan inilah permulaan sebenar kisah gelap ini. Dari stesen bus lama, dari tanah perkuburan yang sunyi, dari bunyi whistle kayu yang sayup-sayup kedengaran di tengah-tengah hujan yang lebat. Kuala Lumpur, awal tahun 1983. Hujan masih turun dengan lebat di bahagian timur bandar, seolah-olah langit tidak mau berhenti untuk menutupi rahasia gelap di sekitar stesen bus Hentian Putra. Bunyi titisan air hujan dari bumbung zinc bercampur dengan bunyi deruman bas yang lalu lalang, mewujudkan suasana yang benar-benar tidak menentu. Tetapi di sebalik kesibukan pada siang hari, malam di stesen bus ini menyembunyikan ketakutan yang perlahan-lahan merayap ke seluruh masyarakat. Ketakutan itu bermula dengan penemuan mayat wanita muda yang hilang tanpa jejak. Dalam 5 tahun pertama, lebih 10 wanita ditemui mati dalam keadaan yang mengerikan. Ada yang tubuhnya dibakar, ada yang terbaring kaku tanpa dokumen pengenalan diri, dan ada yang mayatnya ditutupi dengan kain buruk sehingga sukar untuk dikenali. Semua mangsa ditemui di kawasan sekitar stesen bus atau di kawasan tanah perkuburan Islam Bukit Kiara yang luas dan sunyi. Polis menyatakan bahwa kes-kes ini adalah kejadian yang berasingan, rompakan, rogol, atau kemalangan. Tetapi penduduk kampung yakin bahwa ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada jenayah biasa. Mereka mula memanggil bukit kecil di belakang tanah perkuburan itu Bukit Hantu, nama yang lahir dari bisikan pada waktu malam. Apabila orang ramai mendengar suara tangisan sayup-sayup atau berasa seperti ada tapak kaki yang mengikuti mereka di jalan sunyi. Bagi pemandu bus pelancong lewat malam, Bukit Hantu telah menjadi sebagian daripada peraturan yang tidak bertulis. Tiada siapa yang mau berhenti di sana selepas pukul 7 malam. Jika ada penumpang yang meminta untuk turun berhampiran bukit, pemandu akan berpura-pura tidak mendengar. Ketakutan itu merebak dengan cepat. Ibu bapak melarang anak perempuan mereka berjalan seorang diri. Peniaga gerai menutup kedai lebih awal, dan pemandu van saling mengingatkan untuk menghantar penumpang wanita sampai ke depan rumah. Seorang pemandu bus ekspres bernama Pak Cikbun masih ingat dengan jelas suasana itu. Dia sering melihat seorang lelaki tua yang berwajah baik duduk di bangku di stesen bus. Lelaki itu sering menyapa pemandu bus yang lain, seolah-olah hanya seorang yang kesunyian. Tetapi ada satu perkara yang membuat Pak Cikbun meremang bulu roma. Setiap tengah hari, lelaki itu akan berjalan ke arah tanah perkuburan sambil membawa rantang, kemudian duduk bersendirian di tengah-tengah pokok, bercakap seolah-olah sedang memujuk seseorang yang tidak kelihatan. Pada masa itu saya pikir dia hanya orang tua yang merindui keluarganya, kata Pak Cikbun bertahun-tahun kemudian. Tetapi selepas semua mayat ditemui, saya baru sadar bahwa mungkin saya pernah melihat bayangan pembunuh itu berkali-kali tanpa menyadarinya. Sementara itu, seorang wartawan wanita bernama Rohani mula berminat untuk menggali cerita ini lebih dalam. Dia mengumpul keratan akhbar, menemu bual keluarga mangsa, dan menemui korak yang aneh. Mangsa kebanyakannya kali terakhir dilihat di kawasan stesen bus atau tanah perkuburan. Tetapi laporan resmi polis tidak pernah menyebut perkara ini. Artikel Rohani tentang kemungkinan adanya seorang pesalah tunggal di sebalik semua kejadian itu ditolak oleh editor karena dianggap tidak mempunyai bukti. Walaupun begitu, Rohani tidak berputus asa. Dia terus mencatat semua maklumat di dalam buku nota kecilnya, percaya bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terbongkar. Sementara itu, Bukit Hantu semakin menjadi legenda yang gelap. Pelajar sekolah saling mencabar untuk berjalan melaluinya pada waktu malam, tetapi mereka sentiasa kembali dengan wajah pucat lesi. Ada yang mendakwa mendengar suara wanita menangis, ada yang berasa seperti dicuit dari belakang walaupun jalan kosong. Tetapi cerita yang paling sering diceritakan adalah bunyi whistle sayup-sayup yang didengari di tengah-tengah hujan, seolah-olah ada seseorang yang sedang memerhatikan dari kegelapan. Semua cerita itu semakin mengukuhkan kepercayaan penduduk kampung bahwa ada sesuatu yang menghantui di Bukit Hantu, sesuatu yang tidak kelihatan tetapi dapat dirasai melalui ketakutan mereka. Kuala Lumpur, bandar yang biasanya keras dan sibuk, tiba-tiba mempunyai sisi lain, lubang hitam yang menelan mangsa satu demi satu. Dan walaupun penduduk kampung coba berhati-hati, mangsa terus meningkat. Wanita muda terus hilang, meninggalkan hanya keluarga yang hanya mampu menangis tanpa jawaban. Sehingga akhirnya ketakutan itu bertukar menjadi kebiasaan.
Orang ramai tidak lagi bertanya siapa mangsa seterusnya, tetapi hanya berdoa agar bukan orang dalam keluarga mereka. Dan di tengah-tengah hujan pada waktu malam di Kuala Lumpur, Bukit Hantu terus berdiri tegak dalam kesunyian, menjadi saksi bisu kepada kengerian yang masih belum terbongkar. Semakin lama, kes kehilangan wanita di kawasan stesen bus Hentian Putra semakin menjadi mimpi ngeri yang tidak pernah berakhir. Tahun demi tahun berlalu, mangsa terus bertambah, tetapi wajah pembunuh masih menjadi misteri. Polis akan datang setiap kali mayat ditemui, pita kuning dipasang, gambar diambil, dan berita ringkas disiarkan di akhbar tempatan. Tetapi selepas itu, semuanya berakhir begitu sahaja. Tiada susulan yang jelas. Di balai polis, filekes demi filekes disusun rapi di dalam kabinet file lama. Kertas mula menjadi kuning dan berdebu, seolah-olah menunggu hari untuk dilupakan. Dalam laporan rasmi, kes-kes ini sering ditulis dengan alasan yang mudah diandaikan sebagai rompakan atau mungkin disebabkan oleh masalah pribadi. Walaupun jumlah mangsa telah melebihi 10 orang, pihak berkuasa masih mencatatkan bahwa semuanya adalah kejadian yang berasingan. Bagi penduduk kampung, alasan itu kedengaran seperti menutup sebelah mata kepada sesuatu yang lebih besar. Kekecewaan mula timbul. Penduduk kampung mula berasa bahwa mereka terpaksa menghadapi bayangan gelap ini seorang diri. Dalam mesyuarat masyarakat, ada yang berani bersuara. Tuan-tuan, ini bukan lagi kebetulan. Semua mangsa berkaitan dengan stesen bus. Mengapa tidak menyiasat lebih mendalam, tetapi jawaban yang mereka terima hanyalah ayat ringkas. Kami sedang mengambil tindakan. Jangan panik. Di sebalik ketenangan itu, keluarga mangsa berasa sangat berbeza, kekosongan. Seorang lelaki bernama Asman, adik kepada seorang wanita muda yang hilang pada tahun 1985, menceritakan tentang usahanya. Setiap minggu, dia akan pergi ke balai polis untuk bertanyakan perkembangan, tetapi jawaban yang diterima adalah sama, sedang disiasat. Lama-kelamaan, Asman berasa seperti sedang bercakap dengan bilik kosong. Dengan putus asa, dia keluar mencari sendiri. Poster wajah kakaknya ditampal di tiang elektrik menyoal siasat pemandu bus pelancong, malah pergi berjumpa bomoh yang dikatakan boleh melihat roh. Semua usaha itu sia-sia. Satu-satunya perkara yang ditemuinya ialah sebentuk cincin perak biasa berhampiran stesen bus. Asman yakin itu milik kakaknya, tetapi apabila dia menyerahkannya kepada polis, ia disimpan di dalam laci tanpa siasatan lanjut. Sementara itu dunia luar seolah-olah tidak berminat. Media nasional lebih berminat dengan berita politik dan hiburan. Berita penemuan mayat berhampiran stesen bus hanya bertahan sehari, kemudian hilang. Hanya beberapa wartawan wanita yang mengambil berat. Salah seorang daripadanya ialah Rohani. Rohani mengumpul maklumat secara senyap-senyap. Dia menyalin berita ringkas, mencatat nama mangsa, dan coba melukis garis merah yang menghubungkan cerita. Dia menyadari bahwa walaupun kelihatan rawak, semua kejadian berlaku di kawasan yang sama. Setiap kali dia coba menulis artikel penyiasatan, editor akan menolak dengan alasan tidak ada bukti yang jelas. Tetapi di dalam hati Rohani, dia tahu bahwa suatu hari nanti nota kecilnya akan berguna. Di mata penduduk kampung, stesen bus Hentian Putra perlahan-lahan kehilangan imej normalnya. Pada siang hari, ia mungkin sibuk dengan bus pelancong, peniaga gerai, dan penumpang. Tetapi pada waktu malam, stesen bus ini menjadi simbol keputusasaan, bukan sahaja ketakutan hantu di Bukit Hantu, tetapi juga kesakitan yang dirasai seperti diabaikan. Seorang ibu yang kehilangan anak perempuan pernah berkata dengan nada sayu dalam temu bual dengan stesen televisi tempatan. Perkara yang paling menakutkan bukanlah suara tangisan dari bukit itu, tetapi perkara yang paling menakutkan ialah menunggu tanpa jawaban, melihat hari demi hari berlalu tanpa kepastian. Kata-kata itu tersemat di dalam hati ramai orang. Mereka menyadari bahwa perkara yang membuat luka semakin dalam bukanlah hanya kehilangan, tetapi ketidakpastian. Dan kemudian, tahun demi tahun berlalu, hujan datang dan pergi. Bukit Hantu terus berdiri tegak dalam kesunyian, menyimpan rahasianya. Pembunuh terus berjalan bebas di tengah-tengah orang ramai, menyamar di sebalik wajah yang kelihatan biasa. Tetapi di sebalik keputusasaan itu, masih ada cahaya kecil. Buku nota rohani yang disimpan dengan senyap, cincin yang ditemui Asman, bisikan penduduk kampung yang tidak pernah berhenti. Semua itu menjadi benang nipis yang menunggu hari untuk ditarik. Sehingga hari itu tiba, filekes yang berbeza-beza masih tertimbus di bawah habuk, dan Kuala Lumpur di bahagian timur masih hidup di bawah bayangan ketakutan, seolah-olah setiap wanita yang melalui stesen bus mungkin menjadi mangsa seterusnya. Musim hujan tahun 1997 datang dengan hujan lebat berterusan selama 3 hari berturut-turut.
Kuala Lumpur di bagian timur hampir tenggelam di bawah air. Longkang melimpah, jalan bertukar menjadi sungai kecil dan tanah di sekitar tanah perkuburan Islam Bukit Kiara mengalami tanah runtuh. Penduduk kampung sudah biasa dengan banjir, tetapi kali ini berbeza, karena hujan lebat telah membongkar rahasia gelap yang telah lama tertimbus. Seorang pemuda bernama Rashid, pekerja kedai cuci kereta berhampiran stesen Bas Hentian Putra, pulang ke rumah dengan badan yang letih dan pakaian yang masih basah. Dia memilih jalan pintas melalui kawasan tanah perkuburan yang becek dan licin. Di bawah sebatang pokok besar, akarnya didorong ke atas oleh tanah yang runtuh. Matanya tertancap pada sesuatu yang aneh. Pada mulanya, dia pikir ia hanya akar pokok yang berbelit, tetapi apabila dia mendekat, bulu romanya meremang. Ia bukan akar pokok, tetapi tangan pucat yang muncul dari tanah. Jari-jari kaku dan masih memakai sebentuk cincin perak biasa. Di mata Rashid, tangan itu seolah-olah coba keluar, seolah-olah merayu kepada dunia agar tidak melupakannya. Rashid menjerit ketakutan dan berlari ke jalan, meminta pertolongan. Penduduk kampung berkerumun, menyuluh lampu sulu dari telepon bimbit dan tiba-tiba udara menjadi semakin dingin. Pemandangan itu membuat semua orang terdiam. Pada malam yang hujan itu, tanah Bukit Kiara yang basah telah membongkar sesuatu yang telah disimpan dalam kegelapan selama ini. Polis tempatan tiba dan mencatat, tetapi kali ini berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya. Berita ini tidak boleh ditutup rapat lagi. Seorang penduduk kampung mengambil gambar tangan pucat itu dan menyiarkannya di media sosial. Gambar itu tersebar dengan cepat, menjadi tular dalam masa beberapa jam. Tekanan daripada orang ramai semakin meningkat. Masyarakat Kuala Lumpur mula bertanya dengan lantang, siapakah pembunuh di sebalik semua tragedi ini? Ibu pejabat polis negara tidak boleh berdiam diri lagi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ibu pejabat membuat keputusan untuk menghantar pegawai penyiasat khas untuk mengendalikan case ini secara langsung. Dia ialah ACP Kamal, seorang pegawai polis yang terkenal dengan ketajamannya, yang dikenali karena tidak pernah gagal menyelesaikan case yang rumit. Dia berdiri di hadapan stesen Bas Hentian Putra yang basah kuyup, tidak banyak berkata apa-apa, hanya melihat ke arah bukit gelap di belakang tanah perkuburan Islam Bukit Kiara. Wajahnya tegang, tetapi matanya tajam seolah-olah dapat menembusi tirai hujan. Dia berkata kepada pasukan kecil yang mengikutinya dengan suara yang tenang, ini bukan pembunuhan biasa. Pembunuh mungkin berada di sekitar sini dan dia sedang memerhatikan kita. Kata-kata itu membuat beberapa ahli pasukan berasa seram sejuk, tiada gurauan, tiada basa-basi. Sejak itu, suasana siasatan berubah. ACP Kamal meminta semua file case lama dibuka semula. Dia membersihkan habuk di atas file lama di dalam kabinet file balai polis tempatan dengan tangannya sendiri. Membaca nama mangsa satu demi satu, mencatat lokasi mayat ditemui di atas peta. Apabila titik-titik yang berbeza dihubungkan, corak yang jelas mula muncul. Mangsa semuanya berkisar di sekitar stesen bas dan tanah perkuburan. Perkara yang dahulunya dianggap sebagai kejadian yang berasingan sebenarnya mempunyai kaitan. Tetapi perkara yang paling mengejutkan belum berakhir. Beberapa hari selepas penemuan tangan wanita itu, seorang wanita ditemui tidak sadarkan diri di dalam rumah kosong berhampiran terusan kecil tidak jauh dari stesen bas. Tubuhnya kurus kering, rambut pendek dan kusut, kulit penuh dengan parut lama. Dia tidak mempunyai dokumen pengenalan diri, hanya pakaian lama. Apabila dibawa ke hospital, dia tidak bercakap seperti biasa, hanya mengulangi ayat yang sama berulang kali dengan nada sayu, seolah-olah masih terperangkap di dalam mimpi ngeri. Lelaki itu memakai seragam polis, ada whistle kayu, dia kata nak hantar saya balik rumah. Pada mulanya dokter berpikir dia mengalami masalah mental, tetapi apabila gambarnya disiarkan, seorang saudara marah mengecamnya. Selepas ujian DNA, identitinya terbongkar. Dia ialah Ariana, seorang pelajar yang hilang sejak tahun 1990. Berita itu mengejutkan seluruh Kuala Lumpur. Mangsa yang disangka telah meninggal dunia rupanya masih hidup walaupun terperangkap dalam trauma mental yang teruk. Dan dari mulutnya terlepas kata kunci, seragam polis, whistle kayu. ACP Kamal bergegas ke hospital dengan segera. Dia duduk di atas kerusi, melihat Ariana yang meringkuk di sudut bilik. Tangannya menggigil, melukis bulatan di atas lantai dengan jarinya. Dengan nada yang lembut, ACP Kamal coba mendekati hatinya. Ariana, siapa yang mencederakan kamu? Tiada jawaban. Ariana hanya terdiam, matanya kosong, tubuhnya menggigil. Tetapi apabila ACP Kamal menyebut perkataan stesen Bas Hentian Putra, tubuh Ariana bergegar dengan kuat. Dia menutup telinganya, menangis, kemudian berbisik sayup-sayup,
wajahnya baik, tetapi matanya kosong. Penerangan itu ringkas, tetapi cukup untuk membuat ACP Kamal meremang bulu roma. Dia tahu bahwa inilah pintu kepada kebenaran yang telah lama tersembunyi. Hujan yang turun lebat sehingga membanjiri Kuala Lumpur selama 3 hari tidak hanya membawa banjir, tetapi juga membuka jalan bagi rahasia gelap untuk terbongkar akhirnya. Malam di Kuala Lumpur terasa berat selepas banjir besar surut. Walaupun hujan telah berhenti, kelembapan dan kesejukan masih menyelubungi. Di dalam bilik pesakit hospital yang sederhana, Ariana duduk meringkuk di atas katil, wajahnya pucat lesi, tubuhnya kurus. Matanya kosong, seolah-olah 7 tahun yang hilang telah mencuri cahaya dari hidupnya. Juru rawat berbisik kepada ACP Kamal bahwa Ariana sering bangun pada tengah malam, menjerit, kemudian mengulangi perkara yang sama berulang kali. ACP Kamal tidak tergesa-gesa untuk menyoal siasat. Dia duduk di atas kerusi, memerhatikan Ariana yang sedang merenyuk hujung selimut, memintal benang sehingga kusut. Tindakan itu berulang-ulang, seolah-olah cara tubuhnya melawan ketakutan yang tidak dapat diluahkan. ACP Kamal perlahan-lahan bersuara, "Ariana, jika kamu cukup kuat, bolehkah kamu ceritakan sedikit kepada saya? Kami mahu membantu kamu." Nada suaranya lembut, tidak memaksa. Ariana menggigit bibirnya, menundukkan kepala, kemudian berbisik, dia masuk, wajahnya baik. Senyumannya seperti orang tua yang boleh dipercayai. Dia kata, "Nah, hantar saya balik rumah." Suara Ariana bergetar, air mata mengalir tanpa dia sadari. Tapi matanya kosong, tidak bernyawa. Bilik itu sunyi sepi. ACP Kamal mencondongkan badannya ke hadapan, coba membalas pandangan untuk mewujudkan rasa selamat. Ariana menyambung dengan nafas yang tersekat-sekat. Polis, dia memakai seragam tapi dah lama, tak macam polis muda. Dekat leher dia ada something tergantung, tali lama dengan whistle kayu. Dia selalu main benda tuh depan saya, ketuk-ketuk macam mainan budak. Tapi setiap kali dia tiup, saya rasa saya takkan balik rumah lagi. Kata-kata itu membuat sesiapa sahaja yang mendengarnya meremang bulu roma. Bagi orang biasa, whistle hanyalah barang kecil, tetapi ACP Kamal tahu ia bukan butiran biasa. Whistle kayu lama ialah peralatan pegawai pada era 90-an dan jarang dilihat lagi selepas tahun 2000. Jika Ariana dapat mengenal pastinya dengan jelas, ini bermakna pesalah pernah atau masih berada di dalam barisan pegawai. Beberapa hari kemudian, pasukan psikologi polis datang membantu Ariana melakar wajah pesalah. Proses itu sangat sukar. Setiap kali diminta mengingati butiran, Ariana sering menutup matanya rapat, menggeletar, atau kadang-kadang menjerit sekuat hati sehingga juru rawat terpaksa datang menenangkannya. Tetapi kemudian, sedikit demi sedikit, cebisan ingatan muncul. Hidung yang mancung tetapi tumpul di hujung, senyuman tipis di pipi, rambut yang mula beruban, dan mata yang kosong. Apabila lakaran selesai, ACP Kamal menatap kertas itu lama. Wajah yang dilukis kelihatan baik, seperti jiran yang selalu menyapa. Itu yang membuatnya semakin menakutkan. Wajah yang boleh menipu sesiapa sahaja, membuat orang berasa selamat, tetapi di sebalik senyuman yang mesra itu ialah mata yang kosong yang boleh memadamkan nyawa orang. Pasukan penyiasat berdiri mengelilingi meja, merenung lakaran dengan wajah yang serius. Seorang pegawai muda berbisik, "Tuan, wajahnya macam pengawal keselamatan dekat stesen bus." ACP Kamal mengangkat tangannya sebagai isyarat untuk senyap. Dia tidak mau membuat kesimpulan terburu-buru, tetapi gerak hatinya sedang bergetar. Di luar hospital, berita tentang Ariana tersebar dengan cepat. Media menulis tentang mangsa yang terselamat yang kembali, yang semakin meningkatkan tekanan daripada orang ramai. Ada yang percaya bahwa ini adalah permulaan untuk membongkar misteri Bukit Hantu, tetapi ada yang masih ragu-ragu, berpikir bahwa Ariana mungkin mengalami halusinasi akibat trauma mental. ACP Kamal tidak menghiraukan pendapat itu. Baginya, kebenaran terletak pada butiran. Dia kembali ke stesen bus pada malam itu, berdiri di sudut gelap tempat Ariana kali terakhir dilihat pada tahun 1990. Lampu jalan berkelip malap, kedai-kedai berlainan tutup. Hanya bunyi hujan renyai-renyai. Dia membayangkan apa yang terpaksa dihadapi Ariana, lelaki berseragam lama, tali lama tergantung di leher, whistle kayu bergoyang di dada. Senyuman baik yang menutup mata yang kosong. Apabila tiba di pejabat, ACP Kamal mengarahkan untuk mengumpulkan senarai semua pegawai yang pernah bertugas di kawasan stesen bus Hentian Putra pada tahun 90-an. Senarai itu sangat panjang, mengandungi berpuluh-puluh nama. Tetapi ACP Kamal tahu bahwa di antara senarai itu mesti ada seorang yang sepadan dengan keterangan Ariana. Seseorang yang masih berada berhampiran stesen bus, bercampur dengan orang ramai setiap hari,
dan mungkin masih menyapa mereka dengan mesra. Malam itu, ACP Kamal berdiri di tepi tingkap, melihat hujan renyai-renyai yang turun lagi. Dia bergumam pada dirinya sendiri perlahan-lahan, Ariana dah bagi kunci. Sekarang, masa untuk cari pintu yang betul. Dan apabila pintu itu dibuka, mereka mesti bersedia untuk menghadapi bayangan yang bersembunyi di belakangnya. Setimbun dokumen dikumpulkan di atas meja mesyuarat kecil mengandungi senarai berpuluh-puluh pegawai yang pernah bertugas di kawasan Stesen Bas Hentian Putra pada tahun 90-an. Ada yang telah berpindah, ada yang telah bersarah, malah ada yang telah meninggal dunia. Malam itu, ACP Kamal dan pasukannya memeriksa satu demi satu, membandingkan dengan lakaran wajah yang terlahir daripada ingatan Ariana. Ada yang wajahnya terlalu muda, ada yang tidak sepadan. Sehingga sebuah file dengan nama Azmi Binwi dibuka. Dia pernah menjadi pegawai polis rendah, kemudian bersara awal. Rekod perkhidmatannya hampir bersih, hanya ada laporan kecil tentang tingkah laku yang dianggap terlalu rapat dengan penumpang wanita yang kemudiannya senyap. Selepas bersara, Azmi bekerja sebagai pengawal keselamatan pada waktu malam di stesen bas Hentian Putra. ACP Kamal merenung gambar lama Azmi di dalam file perkhidmatan. Rambutnya jatuh di dahi, wajahnya bulat dengan senyuman yang sopan. Dia meletakkan gambar itu di sebelah lakaran Ariana, semua orang di dalam bilik menahan nafas. Garis wajah hampir sama, senyuman yang kelihatan baik juga serupa, dan mata yang tercatat di dalam file perkhidmatan kelihatan aneh, tidak kosong sepenuhnya tetapi seperti melihat tanpa melihat apa-apa. Mungkin betul tuan, bisik seorang pegawai. ACP Kamal mengangguk walaupun coba mengawal dirinya. Kita masih tidak mempunyai bukti. Ini hanyalah andaian. Pada hari-hari berikutnya, pasukan menyamar memerhati Azmi dari jauh, dari pagi hingga malam. Dia kelihatan menjalani kehidupan seperti biasa, duduk di pondok pengawal, menyapa pemandu bas pelancong, dan menjaga tempat letak kereta. Bagi orang di sekeliling, Pacik Azmi hanyalah orang tua yang baik, rajin bekerja, dan mesra dengan semua orang. Tetapi ada satu tingkah laku yang membuat ACP Kamal masih ragu-ragu. Setiap tengah hari pada pukul 11.30, Azmi akan membawa rantang lamanya dan berjalan perlahan-lahan ke tanah perkuburan Islam Bukit Kiara. Dia duduk di bawah pokok besar, membuka rantang dengan tenang, kemudian makan nasi seorang diri. Setakat ini tiada apa-apa yang aneh, tetapi selepas selesai makan, Azmi akan mengeluarkan sekeping kertas kecil dan membakarnya dengan mancis, kemudian menaburkan abu di atas tanah. Kadang-kadang dia akan menaburkan sedikit garam di sekeliling tempat dia duduk. Pergerakannya teratur, seolah-olah sedang mengulangi tingkah laku yang telah lama dilakukan. Daripada pemerhatian itu, ACP Kamal mendengar bisikan sayup-sayup Azmi, sayang, makan kenyang-kenyang, tidur lena, esok ayah datang lagi. Ayat itu diucapkan perlahan-lahan, lembut seolah-olah sedang bercakap dengan kanak-kanak kecil, walaupun di hadapannya hanya tanah kosong yang ditutupi rumput liar. Pemandangan itu membuat ACP Kamal menggenggam buku notanya dengan kuat. Semua tanda semakin jelas. Rutin Azmi bukan hanya tingkah laku orang tua yang kesunyian. Ada sesuatu yang tersembunyi di sebalik setiap langkahnya. Apabila ACP Kamal bercakap dengan pemandu bas pelancong, semua orang hanya menceritakan perkara baik tentang Azmi. Pacik Azmi itu orang baik, tuan. Kalau dia nampak kita orang susah nak angkat barang, dia akan datang tolong. Kadang-kadang dia belikan air, kata seorang pemandu van. Penduduk kampung di sekitar situ juga tidak pernah mencurigai Azmi. Dia dikenali karena rajin menyertai aktiviti masyarakat, menyapa jiran dengan senyuman, dan pergi ke masjid secara berkala, menggambarkan imej seorang lelaki yang baik. Itu semakin membuat ACP Kamal yakin. Hanya orang yang mempunyai wajah yang penuh dengan kepercayaan sahaja yang boleh mendekati mangsa tanpa menimbulkan ketakutan. Pada suatu petang, ACP Kamal dan pasukannya bersembunyi di sebalik semak, memerhatikan Azmi dari jauh. Upacara kecil itu berlaku lagi. Makan tengah hari, membakar kertas yang mempunyai contengan yang tidak jelas, menaburkan abu, kemudian berbisik seolah-olah sedang mendodoikan seseorang untuk tidur. Angin petang membawa bisikan sayup-sayupnya, membuat ACP Kamal berasa berat di dalam hati. Dia tahu bahwa di sebalik senyuman yang baik itu tersembunyi sesuatu yang lebih gelap. Azmi Binwi mungkin bukan hanya pengawal keselamatan stesen bas, tetapi bayangan yang mereka cari selama ini, bayangan yang mempunyai wisel lama dan mata yang tidak pernah melihat dengan sebenarnya. Hari demi hari pemerhatian Azmi Binwi diteruskan tanpa henti. Setiap langkahnya dicatat, setiap tingkah lakunya diperhatikan. Di luar, dia kelihatan hanya seorang lelaki tua yang menjalani kehidupan sederhana di stesen bas. Tetapi bagi ACP Kamal,
Ada sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya, tanah di tanah perkuburan yang selalu dikunjungi Asmi, tanah yang seolah-olah menyimpan bisikan rahasia. Pada malam itu, selepas perbincangan yang panjang, ACP Kamal membuat keputusan bahwa masanya telah tiba. Dia telah mengemukakan permohonan untuk menggali secara rasmi. Dan apabila surat kelulusan tiba, pasukan kecil itu bergerak ke tanah perkuburan Islam Bukit Kiara dengan senyap. Hujan masih turun renyai-renyai. Lampu sorot dipasang secukupnya. Udara lembab bercampur dengan bau lumpur. Bunyi cangkul pertama memukul tanah memecahkan kesunyian malam. Semua orang bekerja dalam kesunyian, hanya bunyi logam menembusi tanah basah. Beberapa menit kemudian, seorang pegawai berhenti. Nafasnya tersekat. "Tuan, ada sesuatu di sini." ACP Kamal melangkah ke hadapan. Dari dalam tanah muncul cebisan kain ungu lama yang melekat pada sekeping tulang yang panjang. Ia adalah rangka manusia. Tiba-tiba, udara terasa semakin berat. Tiada siapa yang berkata apa-apa, semua orang hanya merenung seolah-olah tanah itu baru saja membuka mulut untuk bercakap. Penggalian diteruskan perlahan-lahan, lapis demi lapis, dan bentuk rangka itu perlahan-lahan muncul. Postur badan tidak normal, tangan terlipat kaku, seolah-olah sengaja disusun. Seorang pegawai terseduh-seduh perlahan-lahan, coba menahan emosi. ACP Kamal berdiri tegak, merenung rangka itu dengan mata yang tajam, tetapi hatinya berdebar kencang. Ini bukan hanya pembunuhan, pikirnya. Ada corak, ada niat di sebalik cara pengebumian. Menjelang subuh, tanah itu telah membongkar lebih banyak rahasia. Selain daripada rangka pertama, rangka yang lebih daripada 20 berjaya dikesan. Pasukan forensik berdiri mengelilingi, wajah mereka pucat lesi. ACP Kamal memejamkan mata seketika, menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa ini hanyalah permulaan dan apa sahaja yang berada di bawah tanah Bukit Kiara mungkin lebih banyak daripada yang mereka bayangkan. Berita penggalian itu tidak mengambil masa yang lama untuk tersebar. Media datang ke tempat kejadian, penduduk kampung berbisik-bisik dengan wajah yang tegang. Nama Asmi Binwi belum disebut, tetapi syak wasangka mula tertumpu kepadanya. Mungkinkah pengawal keselamatan stesen bas itu terlibat? Tanya seorang penduduk kampung dengan suara bergetar. Pagi itu Asmi masih duduk di pondok pengawal stesen bas menghirup kopi, membuka akhbar lama, dan menyapa pemandu bas dengan senyuman mesra seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Sementara itu, hanya beberapa ratus meter dari tempat dia duduk, tanah telah membongkar rahasia yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. ACP Kamal memerhati dari jauh, berasa degupan jantungnya semakin laju. Dia tahu bahwa permainan ini telah berubah. Tanah tidak lagi senyap. Tanah telah bercakap dan tidak lama lagi, Asmi Binwi akan kehabisan cara untuk bersembunyi. Penggalian di Bukit Kiara telah membongkar sebahagian misteri, tetapi bagi ACP Kamal itu masih belum mencukupi. Rangka yang ditemui hanyalah bisikan dari tanah. Untuk mengikat Asmi Binwi, dia memerlukan bukti yang bercakap dengan lantang, sesuatu yang tidak dapat dinafikan. Pada malam berikutnya, pasukan kecil itu bergerak ke stesen bas. Pondok pengawal yang selalu diduduki Asmi kelihatan sederhana, ada meja kayu, kerusi lama, dan kabinet besi berkarat. Di luar kelihatan normal, tetapi ACP Kamal percaya bahwa di dalam bilik sempit itu ada rahasia yang tersembunyi. Laci meja diperiksa dengan teliti, timbunan majalah lama, buku nota lusuh, akhbar kuning. Pada mulanya, tiada apa-apa yang mencurigakan, sehinggalah seorang pegawai menemui kotak logam kecil yang tersembunyi di belakang timbunan kain buruk di dalam kabinet. Kotak itu penuh dengan habuk, tepinya berkarat. ACP Kamal membukanya sendiri, di dalamnya terdapat sebentuk whistle kayu lama, tergantung pada tali yang lusuh. Permukaannya berkilat dan gelap, seolah-olah sering dipegang. Di sisi terdapat ukiran bintang kecil yang hampir pudar mengikut masa. Bilik itu sunyi sepi. Semua mata tertumpu pada benda kecil itu. Tiada bunyi selain daripada bunyi nafas yang berat. ACP Kamal mengangkat whistle itu perlahan-lahan, seolah-olah sedang menimbang berat sebelah nyawa. Ingatan Ariana berdering lagi, dia gunakan whistle kayu. Pasukan forensik bergerak dengan cepat menggunakan lampu suluh untuk melihat kesan yang pudar di ujung tali. Kesan yang gelap dan kering. Ambil sampel, jangan sentuh dengan tangan kosong, arah ACP Kamal. Benda itu ditutup rapi dan dihantar ke makmal jenayah. Tempoh menunggu keputusan ujian terasa lama seolah-olah tiada penghujungnya. ACP Kamal mundar-mandir di dalam bilik kerja melihat jam berulang kali sehinggalah laporan tiba. Keputusan ujian menunjukkan bahwa kesan itu ialah darah manusia. Lebih-lebih lagi, DNA-nya sepadan dengan mangsa lama, Maria, seorang pelajar kejururawatan yang hilang pada tahun 1998.
Berita itu menikam jauh ke dalam hati ACP Kamal. Selama bertahun-tahun, case ini hanyalah cerita yang senyap, bisikan di kalangan penduduk kampung. Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, terdapat bukti ketara yang mengaitkan Asmi dengan mangsa secara langsung. Whistle kayu yang pernah menjadi simbol kuasa, kini telah menjadi kunci yang membuka pintu ke kegelapan. ACP Kamal merenung benda itu yang kini dibalut di dalam bag plastik, bukti yang kecil tetapi berbobot seolah-olah menanggung suara puluhan orang yang telah ditimbus. Di luar sana, Asmi masih duduk di pondok pengawal, menghirup kopi, menyapa pemandu bas dengan senyuman yang tenang. Sungguh ironis, pikir ACP Kamal hanya beberapa meter dari tempat dia duduk, benda yang boleh menjatuhkannya telah ditemui. Malam semakin larut dan ACP Kamal berbisik pada dirinya sendiri, whistle ini sudah bercakap. Satu-satunya soalan yang tinggal ialah, bilakah Asmi bin Wi akan dipanggil untuk memberikan keterangan? Hari untuk memanggil Asmi akhirnya tiba. 2 buah kereta polis berhenti di hadapan stesen bas Hentian Putra. Asmi bin Wi, yang sedang duduk di pondok pengawal, hanya mendongak apabila seorang pegawai polis berjalan masuk dan berkata dengan sopan, "Pacik Asmi, kami menjemput Pacik ke balai polis sebentar." Tiada bantahan, tiada pertanyaan. Asmi bangun perlahan-lahan, merapikan pakaiannya, kemudian berkata ringkas, "Kalau saya pergi, siapa nak jaga stesen?" Gumaman itu dibiarkan tergantung di udara tanpa jawaban. Kemudian dia menaiki kereta dengan tenang, dengan 2 orang pegawai mengapitnya. Di balai polis Bukit Aman, bilik soal siasat telah disediakan. Meja panjang, kerusi besi sejuk, dan lampu neon yang menyinari tanpa belas kasihan. ACP Kamal duduk bertentangan dengan Asmi, merenung wajah yang dikenali dengan baik hati, sederhana, tetapi terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Pakcik Asmi, ACP Kamal memulakan, nada suaranya tenang tetapi tegas, "Kami menemui beberapa rangka di Bukit Kiara, lokasi yang sepadan dengan tempat Pakcik selalu pergi duduk." Dia meletakkan beberapa helai dokumen penggalian di atas meja. Asmi menjeling sekilas, kemudian menundukkan kepala tanpa reaksi. "Kami juga menemui sebatang whistle kayu di pondok pengawal Pakcik. Keputusan ujian forensik mengesahkan bahwa terdapat kesan darah pada tali yang sepadan dengan DNA mangsa yang hilang pada tahun 1998. Bagaimana Pakcik menjelaskan perkara ini?" Asmi menarik nafas dalam-dalam. Tangannya diletakkan bersilang di atas meja. Matanya tertutup separuh. Kemudian, dengan suara yang sayu, dia menjawab, "Whistle itu bukan milik saya. Sesiapa sahaja boleh meletakkannya di sana." ACP Kamal mengetuk meja perlahan-lahan dengan jarinya. Kabinet itu berkunci. Tiada siapa yang mempunyai kunci selain Pakcik. Asmi mengangkat bahu, masih senyap. Soalan diajukan satu demi satu tentang tingkah lakunya pergi ke tanah perkuburan, tentang kertas yang dibakarnya, tentang bisikan yang didengari pasukan pemerhati. Jawaban Asmi masih ringkas, seringkali hanya tidak tahu atau "Saya tidak ingat." Kadang-kadang dia tersenyum tipis, kadang-kadang dia memejamkan mata, seolah-olah sedang berehat. Ketegangan di dalam bilik semakin meningkat. Seorang pegawai penyiasat muda yang duduk di sana mulai gelisah, berbisik, "Dia sedang berlakon dengan kita." Tetapi ACP Kamal menghalangnya. Dia tahu bahwa berdepan dengan orang seperti Asmi bukanlah soal siapa yang lebih kuat suaranya, tetapi soal siapa yang lebih sabar. Pada satu ketika, ACP Kamal mengalihkan bag plastik yang mengandungi whistle kayu ke hadapan Asmi. Benda ini katanya, sampai bila Pakcik nak pura-pura tak tahu, Asmi merenung whistle itu lama. Tangannya menggigil sedikit, hampir tidak kelihatan. ACP Kamal memerhatikan dengan teliti. Dia percaya bahwa tubuh seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Selepas beberapa saat senyap, Asmi akhirnya bersuara dengan perlahan, "Saya tak bunuh sesiapa. Mereka cuma sesat." Ayat yang kabur itu membuat suasana di dalam bilik menjadi dingin. Tiada siapa yang berani memecah kesunyian. Kata-kata Asmi seperti separuh pengakuan dan separuh mempertahankan diri, meninggalkan soalan besar di belakang. Sesi soal siasat hari pertama berakhir. Asmi dibawa kembali ke sel penjara, sementara wajahnya masih tenang, seolah-olah dia masih mengawal keadaan. Di koridor, ACP Kamal berhenti berdiri di hadapan tingkap yang berkabus, merenung hujan renyai-renyai di luar. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa Asmi belum menceritakan semuanya, tetapi tembok kesunyian itu mulai retak. Hari kedua soal siasat bermula dengan suasana yang lebih berat daripada sebelumnya. Asmi bin Wi kembali duduk di atas kerusi besi di bilik soal siasat, belakang tegak, tangan bersilang dengan kemas. Matanya tidak jelas, sebaliknya kelihatan seperti orang yang sedang menunggu giliran untuk bercakap.
ACP Kamal membuka perbualan dengan suara yang tenang tetapi tajam. Semalam Pak Cik, kata orang itu, cuma sesat. Tolong jelaskan maksudnya. Asmi melihat ke arah lampu neon dengan melamun, kemudian tersenyum tipis. Kamu semua tak paham? Malam di stesen bus tuh penuh dengan kekotoran. Orang mabuk ketawa dengan kuat, tidur di bangku. Mereka mencemarkan tempat tuh. Saya cuma membersihkan kekotoran itu. Kata-katanya keluar dengan lancar, tetapi udara di dalam bilik menjadi semakin dingin serta-merta. Seorang pegawai muda menelan air liur, coba mengawal dirinya. Maksudnya Pak Cik bunuh mereka? ACP Kamal bertanya dengan perlahan, masih mengekalkan nada suaranya. Asmi menggelengkan kepala perlahan-lahan. Saya tak pernah pikir itu pembunuhan, mereka memilih saya sendiri. Saya menawarkan tempat yang selamat, mereka ikut. Kalau mereka menolak, saya biarkan. Tapi orang yang ikut bermakna mereka dah menyerah diri. Saya cuma meletakkan beban di tempat yang sepatutnya berada. Bilik itu sunyi sepi. Kata-katanya bergema seperti kepercayaan yang sukar digoyahkan. Kenapa mesti perempuan muda? ACP Kamal terus bertanya, matanya melihat jauh ke dalam. Asmi terdiam seketika, memejamkan mata. Wajahnya berubah, seperti sedang mendengar suara yang jauh dari zaman kanak-kanaknya. Sebab sejak kecil saya diajar macam tuh, mak saya perempuan yang tegas. Setiap malam, dia akan ingatkan jangan percayakan perempuan yang keluar malam. Mereka akan datang merosakkan hidup kamu. Dia selalu tanamkan perempuan macam tuh tak layak dihormati. Jadi bila saya nampak mereka ketawa riang di stesen bus, saya terdengar suara mak lagi. Dan saya tahu apa yang saya perlu buat. Pegawai muda yang duduk di sudut bilik menggenggam tangannya dengan erat, matanya merah padam, coba menahan kemarahan. Maksudnya Pak Cik rasa sedang menjalankan tugas? ACP Kamal mendesak. Asmi membuka mata, merenung tepat ke arah ACP Kamal dengan mata yang aneh, campuran antara kebanggaan dan kekosongan. Ya, tugas yang kamu semua tak buat. Kamu semua sibuk menulis laporan, sementara saya menjaga stesen bus sentiasa bersih. Orang itu bukan mangsa, mereka cuma beban lebih yang tak diingini sesiapa. ACP Kamal menghela nafas panjang. Tapi mereka ada keluarga, mereka anak, adik, kakak, pelajar yang ada masa depan, mereka bukan beban lebih. Asmi mengangkat bahu, itu urusan mereka. Sebaik sahaja malam tiba dan mereka memilih untuk tidur di jalanan, mereka dah buang diri mereka sendiri. Saya cuma pastikan mereka takkan kembali. Kata-kata itu kedengaran seperti khutbah yang suram, tenang, tidak beremosi, yang semakin membuat sesiapa sahaja yang mendengarnya berasa seram. Akhirnya, pegawai muda itu tidak tahan lagi. Dia mencondongkan badannya ke hadapan, suaranya bergetar. Pak Cik, mereka bukan beban, mereka manusia. Ada keluarga yang menunggu mereka pulang. Asmi menoleh perlahan-lahan. Senyuman tipis masih melekat di wajahnya. Kamu masih muda, suatu hari nanti kamu akan paham, ada benda yang lebih kotor daripada sampah, dan hanya beberapa orang sahaja yang berani membuangnya. Bilik kembali sunyi. ACP Kamal merenung Asmi lama, coba mencari serpihan kemanusiaan di sebalik kata-kata yang dingin itu, tetapi apa yang ditemuinya hanyalah kepercayaan yang telah menjadi batu. Kepercayaan yang membuat lelaki tua ini berasa dirinya bukan pembunuh, tetapi seorang yang menjalankan misi. Sesi soal siasat hari itu berakhir tanpa jeritan, tanpa pengakuan rasmi, tetapi setiap ayat yang diucapkan Asmi dicatat dengan kemas menjadi gambaran minda yang telah repot. Di luar sana, hujan mula turun lagi, seolah-olah langit mendengar dan turut meratapi falsafah yang tercemar itu. Hari ketiga soal siasat, suasana di dalam bilik soal siasat terasa lebih dingin daripada biasa. Asmi Binwi duduk di atas kerusi besi dengan tenang, belakang tegak, wajah tidak beremosi, tetapi matanya kelihatan jauh, seolah-olah dia bersedia untuk membuka pintu lama yang telah lama ditutup rapat. ACP Kamal melihatnya dengan mendalam, kemudian berkata dengan suara yang sayu tetapi tegas, Pak Cik Asmi, setiap cerita ada permulaan. Mari kita bercakap tentang malam pertama itu tahun 1981 di stesen bus. Asmi terdiam lama. Jarinya mengetuk meja perlahan-lahan dengan irama yang sekata seperti jarum jam. Kemudian dia berbisik sayup-sayup, ya, saya ingat dengan baik. Malam itu pada tahun 1981, hujan baru sahaja berhenti. Stesen bus gelap dan sunyi. Lampu jalan berkelip malap, kedai-kedai berlainan tutup. Di bangku kayu ada seorang gadis berbaring, tubuhnya lembik karena mabuk. Umurnya dalam lingkungan 20-an, masih memakai pakaian kerja yang sederhana. Asmi menarik nafas, kemudian menyambung, saya nampak dia seorang diri, baju basah, wajah penat.
Saya berjalan ke arahnya, menawarkan untuk menghantarnya ke tempat yang selamat. Dia membuka mata, tersenyum, kemudian berkata, "Baiknya Pak Cik." Asmi memejamkan mata seketika. Suaranya semakin rendah. Pada masa itu, ajaran Mak berdering lagi. Dia kata jangan percayakan perempuan yang balik rumah lewat, mereka akan membawa aib. Suara itu sangat kuat di dalam kepala saya. Tangannya menggenggam kuat di atas meja. Saya memegang belantan yang saya bawa setiap hari. Pada mulanya berniat nak menakutkan, tapi bila budak tuh ketawa perlahan, suara di dalam kepala tuh berbunyi lagi. Saya hayun belantan tuh, dia jatuh dan tiba-tiba semuanya senyap. Bilik soal siasat senyap sunyi. Tiada siapa yang berani bersuara. Asmi menyambung dengan suara yang rata, saya terkejut selama beberapa menit, tetapi kemudian ada perasaan lega pelik yang saya tak pernah kenal. Malam tuh, saya mengheret mayat dia ke kawasan semak berhampiran stesen bus. Tutup dengan selambah, hujan turun lagi, menghilangkan jejak. Kemudian saya balik rumah dengan perasaan yang ringan. Dia membuka mata, merenung tepat ke arah ACP Kamal. Itu permulaan. Sejak tuh, setiap kali saya rasa dunia ini kotor, saya tahu apa yang saya perlu buat. Bersihkan, pulihkan keamanan. Pegawai muda di sudut bilik menundukkan kepala. Tangannya menggeletar. Dia bergumam perlahan-lahan, hampir tidak kedengaran, "Ya Allah," dia menceritakan semuanya tanpa rasa bersalah. Asmi hanya bersandar di kerusi, wajahnya masih rata seolah-olah baru saja menerangkan perkara biasa. Sesi soal siasat hari itu ditutup dengan kesunyian yang panjang. Semua orang berjalan keluar dari bilik dengan wajah yang berat. ACP Kamal berdiri sebagai orang terakhir, merenung lelaki tua itu sekali lagi. Dan bergumam pada dirinya sendiri, pengakuan tentang malam pertama hanyalah pintu pertama. Masih ada banyak cerita gelap yang menunggu di sebalik tembok kesunyian Asmi bin Wi. Di luar Kuala Lumpur kembali dilanda hujan, seolah-olah langit menjadi saksi dan mengingati malam pertama yang memulakan segalanya. Hari keempat soal siasat, bilik soal siasat terasa semakin sempit, udara sejuk dari penghawa dingin tidak dapat menghilangkan perasaan berat yang tergantung di antara dinding. Asmi bin Wi duduk di atas kerusi besi dengan selesa, tangannya bersilang di atas pangkuan seolah-olah apa yang akan diceritakannya bukanlah dosa, tetapi pengalaman hidup yang biasa. ACP Kamal memulakan perbualan dengan suara yang mendalam, "Pacik Asmi, kita dah dengar cerita tentang malam pertama, tapi semua orang tahu itu bukan pengakhiran, ia hanyalah permulaan. Kemudian malam-malam seterusnya. Apa yang membuat Pakcik teruskan?" Asmi menundukkan kepala seketika, kemudian menghela nafas panjang. "Saya tak pernah rasa saya yang memilih. Isyarat yang datang mencari saya. Stesen bus sentiasa penuh dengan orang asing. Ada yang balik dari kerja, ada yang lari daripada masalah, ada yang menunggu tanpa tujuan. Saya cuma membaca siapa yang dah diabaikan dunia." "Diabaikan dunia?" ACP Kamal mengulangi. "Ya," jawab Asmi, matanya kosong. Perempuan yang duduk seorang diri malam-malam buta, orang yang ketawa kuat tanpa menghiraukan orang sekeliling, orang yang berpakaian kemas tapi pilih tidur di bangku di stesen bus. Mereka semua ada isyarat yang sama, dunia dah menutup mata pada mereka. Dan bila dunia menutup mata, saya orang yang menutup pintu. Pegawai muda di sudut bilik hampir tidak dapat menahan kemarahannya. Pacik pikir diri sendiri ada hak untuk menutup pintu hidup mereka? Asmi menoleh dengan mata yang dingin. "Saya tak cakap pasal hak, saya cakap pasal undang-undang, undang-undang yang saya cipta sendiri, sebab undang-undang kamu semua cuma ada di dalam file. Saya ada garis pemisah, perempuan mengandung tak, perempuan ada anak kecil tak. Kalau sesiapa menolak tawaran saya biarkan. Tapi kalau mereka ikut, bermakna mereka dah menjejakkan kaki di dalam laluan yang saya buka." Kata-kata itu jatuh dengan tenang, tetapi membuat bulu roma meremang. Asmi tidak pernah meninggikan suara, tetapi ketenangan itulah yang menakutkan. ACP Kamal merenungnya tajam. "Ceritakan berapa orang yang Pakcik dah bunuh selepas malam pertama." Asmi mengalihkan pandangannya ke siling. Suaranya rata, seolah-olah sedang membaca catatan lama. "Ada seorang pekerja kilang, malam tuh dia baru terima gaji. Saya nampak dia tercari-cari dompetnya, menangis sekejap kemudian tertidur di bangku di stesen bus. Orang lain lalu lalang, buat tak tahu, saya pergi duduk di sebelahnya, menawarkan tempat perlindungan yang selamat. Dia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Di mata saya, itu isyarat dunia dah tak simpan dia lagi. Bilik itu sunyi sepi. ACP Kamal mencatat dengan pantas, tetapi matanya tidak beralih daripada Asmi. Asmi menyambung, kemudian ada seorang pelajar perempuan, cantik, rajin, selalu bawa buku tebal.
Saya nampak dia di stesen bus malam-malam buta 3 kali, sedang membaca buku walaupun gelap. Pada malam keempat, saya menawarkan untuk menghantarnya. Dia tersenyum, ikut dengan mudah. Dalam pikiran dia, saya mungkin hanyalah lelaki tua yang baik hati, tetapi bagi saya, dia dah dipanggil isyarat itu lama dah. Pegawai muda menggigit giginya dan berbisik dengan rakan sekerjanya, dia bercakap macam sedang membaca takdir. Asmi tersenyum tipis, seolah-olah dapat mendengar. Kamu semua boleh panggil saya apa sahaja, tetapi bagi saya, semua yang saya lakukan adalah untuk menjaga keseimbangan dunia. Kamu semua biarkan beban menimbun, tetapi saya orang yang menghapuskannya. Kamu semua menutup telinga, tetapi saya orang yang mendengar. Kalau itu salah, biarkan sahaja. Saya tak pernah menyesal. ACP Kamal merenung lelaki tua itu lama. Baginya, apa yang keluar dari mulut Asmi bukanlah hanya pengakuan, tetapi cermin yang mencerminkan dunia yang dicipta di luar akal manusia, dunia yang mempunyai undang-undang yang gelap, undang-undang yang difahami hanya oleh dirinya sendiri. Apabila soal siasat berakhir, pegawai muda berbisik dengan pahit, dia panggil itu undang-undang, padahal undang-undang itu dicipta daripada mimpi buruk. ACP Kamal tidak menjawab, dia hanya melihat pintu besi yang tertutup di belakang Asmi dan di dalam hati tahu bahwa mereka baru sahaja melihat sisi yang paling dalam kegelapan dalam diri manusia. Hari kelima soal siasat, bilik soal siasat dipenuhi dengan kesunyian yang lebih berat daripada biasa. Azmi bin Wi berjalan masuk dengan langkah yang perlahan. Wajahnya masih tenang, tetapi ada pancaran tertentu di dalam matanya, seolah-olah orang yang menyimpan rahasia terakhir. ACP Kamal membuka file nipis merenung kepadanya dengan tajam, kemudian berkata, Pakcik Asmi, sepanjang siasatan, kami menemui beberapa catatan lama. Ada laporan tentang Pakcik, tapi ia selalu berhenti di meja kerani. Ada nama seorang wanita yang muncul berulang kali, istri Pakcik. Mari kita bercakap tentang dia. Asmi terdiam lama. Tangannya bergerak perlahan, menyentuh meja, seolah-olah sedang membelai sesuatu yang tidak kelihatan. Akhirnya dia bersuara dengan perlahan, Salma, perempuan yang paling setia dalam hidup saya. Setia macam mana? ACP Kamal bertanya dengan nada yang berhati-hati. Asmi tersenyum tipis, kali ini wajahnya kelihatan lebih lembut. Salmah bekerja di pejabat daerah. Tugasnya menjaga dokumen aduan penduduk kampung sebelum dihantar ke balai polis. Semua orang kenal dia sebagai orang yang berdisiplin, tegas dengan peraturan, tapi kalau soal saya, dia lupakan semua peraturan. Pegawai muda menoleh dengan cepat, maksudnya apa? Asmi merenung ke hadapan, suaranya tenang. Ada sekurang-kurangnya 3 laporan yang menyebut nama saya. Pernah ada penduduk kampung yang syak nampak saya dengan perempuan di kawasan terpencil di stesen bus. Pernah ada laporan tentang bau busuk dari tanah perkuburan kecil. Semua itu pernah dicatatkan, tapi sebelum sampai ke tangan polis, dokumen itu berhenti di meja Salmah dan dari situ laporan hilang seolah-olah tidak pernah ada. Bilik itu sunyi sepi. ACP Kamal mengetuk jari di atas meja, coba mengawal emosinya. Kenapa dia buat macam tuh? Dia tahu tentang perkara ini? Asmi menundukkan kepala, dia tahu sebahagian. Dia pernah tanya kenapa ada pelajar perempuan yang pernah nampak dengan saya kemudian tak pernah muncul lagi. Saya tak pernah jawab, tapi pandangan matanya dah cukup. Dia tahu lebih daripada yang dia akui, kemudian dia berhenti bertanya. Kesunyian dia adalah penerimaan. Ada perubahan kecil di wajah Asmi. Senyuman tipisnya bercampur dengan bayangan kesedihan. Dia seorang wanita yang baik. Setiap pagi dia bancuh teh untuk saya, setiap malam dia tunggu saya balik rumah. Tapi saya tahu di dalam hatinya, dia hidup dengan ketakutan. Dia takutkan saya, tapi juga takut nak kehilangan saya. ACP Kamal merenungnya tajam, dan akhirnya dia pergi. Azmi menghela nafas panjang. Ya, suatu hari dia kata dia dah tak tahan. Dia kata setiap kali saya keluar malam, wajah perempuan itu akan muncul di dalam mimpinya. Dia tak dapat tanggung jadi dia pergi, tinggalkan saya seorang diri. Pegawai muda menelan air liur. Pakcik bunuh dia? Asmi menggelengkan kepala perlahan-lahan. Tidak, dia pergi atas keputusannya sendiri, tapi sebelum pergi dia buat perkara terakhir. Dia memusnahkan semua dokumen lama tentang saya. Selepas itu tiada jejak lagi, saya jadi orang bersih di mata dunia. Kata-kata itu tergantung di udara, berat dan menyakitkan. ACP Kamal menutup filenya dengan rahang yang mengetat. Kalau dia masih hidup, Pakcik akan ceritakan semua ini kepadanya. Asmi melihat dengan melamun, matanya berair sedikit, tetapi senyuman masih melekat. Tidak, saya akan biarkan dia pikir saya cuma suami yang setia. Itu sahaja sudah memadai.
Apabila ayat itu tamat, bilik kembali sunyi sepi. Sesi soal siasat hari itu tidak berakhir dengan jeritan, tiada penafian. Cuma kesunyian yang semakin panjang, seolah-olah semua orang yang berada di dalam bilik terpaksa menelan kebenaran pahit bahwa ada seorang wanita yang memilih untuk menutup mata untuk lelaki yang dicintainya dan ditakuti. Apabila Azmi dibawa keluar, ACP Kamal merenung belakang badan yang tua itu lama. Kemudian bergumam pada dirinya sendiri, kesetiaan yang salah tempat boleh menjadi dosa yang paling besar. Hari-hari selepas pengakuan Azmi menjadi permulaan bab yang paling gelap dalam penyiasatan. ACP Kamal dan pasukannya memohon kebenaran untuk melakukan penggalian besar-besaran di kawasan tanah perkuburan terbiar berhampiran stesen bus dan tempat-tempat lain yang disebut Azmi secara kabur. Selepas menerima kebenaran, operasi pun bermula. Pasukan forensik dan pekerja lapangan dikerahkan dalam jumlah yang besar. Penduduk kampung hanya boleh memerhati dari jauh, berbisik-bisik dengan ketakutan, dan ingin tahu. Tanah merah yang lembab digali sedikit demi sedikit. Setiap kali cangkul terkena tanah, semua orang menahan nafas. Apabila mencapai kedalaman tertentu, bau busuk mula terhidu, membuat beberapa pegawai muda terpaksa menutup mulut dengan tangan yang menggeletar. Tidak lama kemudian, cebisan kain, tulang yang rapuh dan barang pribadi mula muncul. Ada kasut kecil, beg tangan, atau malah buku nota pelajar yang reput. Semua yang ditemui membuat suasana semakin menakutkan. ACP Kamal berdiri di tepi kawasan penggalian, matanya tidak berkelip. Semua yang dibawa keluar dari tanah baginya bukanlah hanya bukti, tetapi suara senyap yang akhirnya telah muncul ke permukaan. Azmi dari dalam penjara telah memberikan petunjuk kasar. Di bawah pokok lama, berhampiran timbunan batu, atau di tepi parit. Semua tempat itu kini diperiksa dengan teliti. Hari pertama penggalian, seramai 5 mayat berjaya dikenal pasti. Pada hari kedua, jumlah itu meningkat. Setiap beg yang mengandungi mayat yang diangkat membawa kesunyian dan media yang berkumpul di sekeliling bergegas melaporkan penemuan ini ke seluruh negara. Dalam masa beberapa jam, nama Azmi Binwi memenuhi skrin televisyen, radio, dan muka depan akhbar-akhbar nasional. Orang ramai memanggilnya dengan gelaran yang berbeza-beza, pengawal keselamatan pembunuh atau lelaki dengan undang-undang dari neraka. Penduduk kampung di sekitar stesen bus tidak dapat menyembunyikan rasa ngeri. Ramai yang mula mengakui pernah melihat Azmi berjalan ke arah tanah perkuburan seorang diri sambil membawa rantang atau beg kecil. Ada yang berkata pernah mendengar bunyi pelik dari belakang semak. Ada yang mendakwa melihat api kecil seperti membakar sesuatu. Semua ingatan ini kini telah menjadi bukti bahwa kengerian itu sudah lama wujud, cuma orang ramai memilih untuk berdiam diri. Penggalian diteruskan sehingga hari kelima. Lebih daripada 20 mayat ditemui di tempat yang berlainan. Sebahagian daripadanya dapat dikenal pasti identiti melalui laporan orang hilang yang pernah dilaporkan keluarga. Sebahagian yang lain tidak pernah dilaporkan hilang. Mereka dicatatkan sebagai roh tanpa nama. Akhirnya, pihak berkuasa memutuskan untuk mendirikan hemah besar di tempat kejadian, bukan sahaja untuk melindungi proses forensik tetapi juga untuk menampung keluarga mangsa yang datang dari pelbagai negeri. Suasana di sana seperti gabungan antara kawasan yang dilanda bencana dan rumah pengebumian. Tangisan, doa, dan kesunyian bercampur menjadi satu. ACP Kamal mencatat setiap butiran, tetapi di dalam hatinya masih ada soalan. Bagaimana lelaki yang dikenali sebagai baik hati, yang setiap hari menyapa pemandu bus dan peniaga boleh menyimpan rahasia sebesar ini selama beberapa dekad? Bagaimana kehidupan berpuluh-puluh orang boleh hilang di tempat yang sibuk seperti stesen bus tanpa sebarang laporan yang diambil tindakan dengan serius? Sehingga akhirnya, case ini telah menggegarkan seluruh Malaysia. Media menuding jari kepada kelemahan sistem pemantauan. Pihak berkuasa diminta menjawab soalan dan nama Azmi menjadi simbol kecuaian dan kengerian. Di televisyen terdapat perdebatan tentang psikologi pembunuh, peranan istri yang pernah menyembunyikan sehinggalah luka sosial yang ditinggalkan. Tetapi bagi ACP Kamal, di sebalik kekacauan media, ada kebenaran yang lebih senyap. Setiap mayat yang dibawa naik adalah titik akhir pencarian yang panjang untuk keluarga. Walaupun menyakitkan, sekurang-kurangnya ada kepastian. Mereka tidak perlu menunggu tanpa jawaban lagi. Di tepi kawasan penggalian, dia melihat seorang ibu memeluk gambar anak perempuannya sambil berbisik, akhirnya anak dah balik rumah. Suara itu membuat dada ACP Kamal berasa sakit. Lebih teruk daripada mana-mana tajuk berita yang pernah dilihat. Pada malam penggalian berakhir, ACP Kamal berdiri seorang diri di hadapan hemah forensik. Lampu masih menyala terang, menyinari tanah yang digali sehingga penuh dengan lubang dan kesan cangkul. Angin malam membawa bau tanah lembab bercampur dengan kesedihan.
Di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini bukan hanya menggali kubur, tetapi menggali wajah gelap masyarakat yang memilih untuk berdiam diri terlalu lama. Azmi Binwi mungkin telah dihukum, tetapi bayangan mangsa akan terus berada di dalam ingatan semua orang yang pernah menjadi saksi pada hari penggalian itu. Perbicaraan Azmi Binwi menjadi salah satu peristiwa undang-undang yang paling diperhatikan di Malaysia. Bilik perbicaraan dipenuhi dengan wartawan, keluarga mangsa, dan orang awam yang ingin tahu. Lelaki tua itu duduk di kerusi tertuduh dengan wajah yang masih tenang, memakai baju kemeja putih lama. Tiada rasa kesal yang kelihatan, hanya senyuman tipis yang muncul sekali-sekala apabila hakim membaca senarai panjang mangsa. Setiap nama yang disebut, bilik perbicaraan bergema dengan tangisan keluarga, tetapi Azmi masih senyap, seolah-olah nama itu hanya nomor di dalam buku nota pribadinya. Akhirnya, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pengurangan hukuman. Keputusan itu disambut dengan kelegaan, tetapi juga meninggalkan pahit kepada keluarga mangsa. Tiada hukuman yang boleh membawa orang yang telah pergi kembali. Ada ibu yang pengsan di bilik perbicaraan, ada yang berpelukan erat, menangis sehingga hampir putus nyawa, sementara Azmi hanya menundukkan kepala, kemudian berbisik sayup-sayup, "Kalau macam tuh, biarlah saya duduk di sini. Dunia di luar sana terlalu bising." Selepas keputusan itu, pihak berkuasa dan polis membuat keputusan untuk membina memorial berhampiran kawasan yang digali. Memorial itu adalah batu besar dengan nama mangsa yang dapat dikenal pasti diukir di atasnya. Bagi mereka yang tidak dapat dikenal pasti, terdapat ayat ringkas yang diukir, "Kepada roh tanpa nama yang telah kembali ke rumah." Setiap tahun pada hari penggalian bermula, keluarga dan orang awam akan berkumpul di sana, menyalakan lilin, meletakkan bunga, dan berdoa. Suasana tenang yang penuh dengan kesedihan itu menjadi peringatan bahwa tragedi ini tidak boleh berlaku lagi. ACP Kamal turut serta dalam upacara pembukaan memorial itu. Dia berdiri di barisan belakang, tidak berucap sepatah kata pun, hanya memerhati. Di hadapannya ialah wajah yang penuh dengan luka yang coba menerima kebenaran. Seorang bapak merenung nama anak perempuannya di atas batu memorial sambil menggenggam tangan istrinya. Seorang kanak-kanak bertanya kepada ibunya mengapa nama kakaknya ada di sana dan si ibu hanya boleh menangis. Semua itu menjadi gambaran yang tersemat di dalam hati ACP Kamal. Lebih mendalam daripada bukti forensik yang pernah dilihatnya. Pada malam apabila semua orang telah pulang, ACP Kamal masih berdiri di hadapan memorial itu. Dia menyentuh kesejukan batu dan berbisik, "Akhirnya kamu semua dah ditemui, semoga bersemadi dengan tenang." Di dalam hatinya, dia tahu bahwa tugas polis bukanlah hanya menangkap penjenayah, tetapi juga memastikan bahwa suara mangsa tidak akan dilupakan. Kisah Azmi Binwi menjadi pengajaran yang pahit bahwa kegelapan boleh bersembunyi di sebalik wajah pengawal keselamatan yang baik hati. Bahwa kesunyian masyarakat dan kecuaian pihak berkuasa boleh menyuburkan jenayah, dan bahwa cinta yang salah tempat seperti kesetiaan buta istri boleh menjadi dosa yang menghalang keadilan. Kini, Azmi menjalani sisa hidupnya di sebalik tembok penjara. Ada kabar yang mengatakan bahwa dia masih tenang, makan dengan tepat pada waktunya setiap hari, dan kadang-kadang menulis nota kecil dengan tulisan tangan yang kemas. Dia tidak pernah menunjukkan rasa kesal. Bagi sesetengah orang, itu semakin meningkatkan kesakitan. Bagi ACP Kamal, itu hanyalah petanda bahwa ada manusia yang memilih untuk hidup di dalam dunia gelap yang diciptanya sendiri. Tetapi di luar penjara, memorial itu masih berdiri tegak. Setiap orang yang melalui stesen bus lama akan melihatnya. Setiap nama yang terukir adalah peringatan bahwa kita tidak boleh membiarkan kesunyian menelan suara mangsa lagi. Dan kisah ini berakhir di sini. Tragedi yang mengingatkan kita bahwa jenayah tidak semestinya datang dengan wajah yang menakutkan. Kadang-kadang ia datang dengan senyuman yang tenang, sapaan yang mesra, atau malah seragam yang pernah dihormati. Semoga kisah ini mengajar kita untuk lebih berwaspada, berani bersuara, dan menghargai kehidupan orang lain.